Okay, ini fall arresters atau safety harness yang ada kalau dia terjatuh kan, kalau terjatuh dia boleh ada terbuka sendiri. Dan fall arrester ni dia dipakai dalam keadaan bekerja tempat tinggi, di mana kalau kita jatuh dia ada lagi terkena ada balance dari bawah lah. Maknanya bila dia terbuka habis fall arrester ni, kita tak terkena lantai ataupun apa tu, ground, no? Dia pastikan ukuran dia tu lebih tinggi daripada ground tempat kita, tempat kerja kita. Alat pelindungan kaki adalah untuk melindungi kaki dan betis kita, iaitu betis sampai ke bahagian betis. So, kasut keselamatan yang dilengkapi dengan alat penahan di tapak, ada steel plate, dengan steel toe di depan. Bahagian kaki jari adalah penting digunakan di tapak binaan yang ada penahan jari kaki, bagi mengelakkan kecederaan ke kaki akibat objek yang terjatuh, dan bagi menghindar tercucuk benda tajam di tapak binaan. Itu adalah penting untuk kita menggunakan kasut-kasut keselamatan. Ini adalah contoh boot keselamatan, di mana di bawah dia ada steel plate dan di atas itu ada steel toe. Dan ini contoh kasut keselamatan yang lengkap. Kecederaan ini akibat tidak memakai kasut keselamatan. Akibat tidak memakai kasut keselamatan, ya. Tunjuk kaki bila ditimpa objek, dia akan pecah kaki. Nampak? Dan ini adalah tercucuk paku. Tercucuk paku. Ini jenis-jenis kasut keselamatan yang ada di pasaran. Ada yang tak pakai tali, ada yang pakai tali, ada yang jenis rubber, PVC. Right? Kemalangan, ada kes di mana pekerja dia kemalangan dan terpijak paku, dan kaki beliau terpaksa dipotong sebab beliau mengalami tinggi darah, kencing manis, dan tak boleh sembuh. Kaki dia terpaksa potong bagi menyelamatkan anggota badan yang lain. Dia akan buruk sebabkan paku tu ada karat. So, karat dia dah terkena dengan masuk ke dalam isi badan. Karat paku. Dan ini menyebabkan beliau kehilangan kaki. So, serius pemakaian PPE, terutama kaki yang kita pakai jalan hari-hari ini, dia adalah satu, perlu dilindungi. Kita perlu ambil langkah yang untuk memakai kasut setiap kali kita berjalan atau kerja. Dan pelindungan pernafasan ini
digunakan untuk menghindarkan menyedut habuk, gas beracun dan bakteria yang berbahaya. Gunakan penggunaan peralatan yang betul bagi sesuatu kerja, dan gunakan peralatan pernafasan mengikut tata cara yang tertulis oleh pengeluar, dan bagi menentukan kerja yang selamat. Sekarang kita masuk ke peraturan 72 BOEC 72 sampai 98 BOEC, iaitu tentang penggunaan scaffolding. So, penggunaan perancah ada disebut di dalam BOEC peraturan 72 sampai 98. Perancah merupakan struktur sementara yang menyokong satu atau lebih platform yang digunakan untuk tempat kerja sebagai laluan atau penyimpanan bahan-bahan. Prinsip bekerja dengan selamat di atas perancah adalah tuan-tuan pastikan mesti memakai safety harness semasa menggunakan perancah, dan bekerja di atas perancah hanya selepas disahkan selamat untuk digunakan di atas perancah. Yang sama tidak dibenarkan bekerja di bawah pekerja yang sedang bekerja di bahagian atas. Maknanya masa orang pasang perancah, orang di bawah tidak dibenarkan bekerja. Takut benda terlepas, terjatuh, terkena orang yang di bawah. Bekerja di atas perancah. Working platform must be not overloaded. So, working platform tu mesti tak overload. Kedua, perancah maut. Perancah maut di tapak pembinaan pavilion di Malaysia. So, ini adalah satu kejadian yang amat kan, di mana orang perancah ni maut disebabkan dia jatuh dari perancah. Dan oleh itu kita harus mestilah direka bentuk dengan betul perancah, dan diselenggara atau ditanggalkan oleh ataupun dibuka oleh yang terlatih, dan bekerja di bawah seorang penyelia yang kompeten. Perancah mesti diperiksa setiap minggu atau dalam 7 hari 7 hari oleh personel yang kompeten. Pemeriksaan tersebut mestilah direkodkan. Perancah mesti mempunyai tapak asas yang kukuh dan disediakan dengan plat asas untuk menghindarnya daripada sengit dan menghadkan pergerakan vertikal, dan supaya dia tidak sengit. So, kita dari bawah ni masa pasang perancah tu, kita kena pastikan alignment dia betul. Perancah mestilah untuk kestabilan dan kekukuhan perancah. Perancah mestilah dikukuhkan atau diikat kepada bangunan atau struktur mengikut interval yang sesuai bagi menghalang sebarang pergerakan atau kesan angin. So, ini adalah pergerakan untuk kontrol kestabilan perancah supaya tak goyang masa orang kerja.
laluan di atas perancah. So ada tangga dia macam zigzag, naik atas, naik, lepas tu bawah sini ada landing. Lepas tu naik, lepas tu satu floor, satu lift ada dia punya landing. Naik lagi, lepas tu sini ada dia punya landing. So ini bagaimana perancah dipasang, dan dia mesti ada handrail macam ni. Sebelah dua, mesti ada handrail. Tobot, jangan ada sebarang ruang di antara kepingan platform. Platform kerja di mana kemungkinan pekerja boleh terjatuh lebih daripada 2 meter, dan mestilah disediakan dengan sekurang-kurangnya satu palang penahan 0.92 meter sampai 1.15 meter. Ini dah mid rail dan guard rail lah. Dan mestilah disediakan palang penahan dan starboard. Buruh maut terjatuh tingkat 23. So ini tahun 2007, di mana kes kejadian pekerja jatuh daripada tingkat 23. So di sini kita melihat kalau dia pakai safety harness, sudah pasti beliau tak jatuh. Ini perancah ni dia tak jatuh pun, tetapi pekerja tu jatuh. Maknanya pekerja ni dia tidak cangkupkan safety harness dia pada perancah yang ada ni. So oleh sebab itu, masa dia tergelincir, dia jatuh bawah dari tingkat 23 dan meninggal dunia. Perancah menahan menara mudah alih mestilah mempunyai roda bergaris pusat tidak kurang daripada 125 mm. Roda mestilah dilengkapi dan dengan brake tidak mudah dilepaskan, dan dengan memanjat perancah tanpa roda dikunci terlebih dahulu dan perancah berada di permukaan yang rata. So perancah mesti berada di permukaan yang rata. Sekiranya perancah berada di tempat yang agak tidak rata, maka kita perlu membuat tapak pakai menggunakan kayu untuk dia tempat dia berdiri. So jangan menggerakkan perancah sekiranya ada pekerja atau bahan di atas platform. So masa orang kerja ke atas atau ada barang, jangan gerakkan perancah. Dan dengan menarik ataupun menolak, bukan ditarik dengan kenderaan. Hanya pekerja yang terlatih dalam menggunakan peralatan berkenaan saja. Ini adalah hanging perancah ini, ataupun ini sebenarnya gondola, perancah tergantung. Hanya pekerja terlatih dalam menggunakan peralatan berkenaan serta tahu menggunakan peralatan keselamatan yang dibenarkan serta bekerja di atas perancah tergantung. Harness keselamatan mestilah dipakai sepanjang masa dengan lifeline dilekat pada bangunan dengan kemas. Bekerja di atas jalan raya,
Sekarang kita pergi ke topik bagaimana cara-cara kerja dengan selamat di atas jalan raya. Sistem kerja perlu dirancang dengan teliti supaya tidak membahayakan para pengguna jalan raya serta pekerja sendiri. Kemalangan boleh berlaku ke atas pengguna lain akibat dilanggar jentera atau kenderaan tapak jika cuai. So ini adalah satu kerja yang berbahaya, ya, di mana kita buat kerja-kerja di atas jalan raya. So, pihak penguasa tempatan dan polis perlu dihubungi bagi menentukan masa kerja yang sesuai sekiranya jalan perlu ditutup. So, kerja-kerja kawalan trafik seperti lampu isyarat sementara serta papan tanda yang jelas perlu digunakan untuk mengawal peredaran trafik, dan manual melalui isyarat lalu lintas mestilah digunakan untuk menentukan keperluan syarat-syarat serta saiz zon keselamatan yang perlu diadakan. Dan bagaimana pula kalau kita bekerja pada waktu malam? Sekiranya kita kerja perlu dilakukan pada waktu malam, perancangan awal dibuat supaya semua pekerja berpakaian yang mudah dilihat, ya, ataupun pakai vest lah, seperti vest keselamatan yang memantulkan cahaya seperti dalam gambar. Dan lampu-lampu keselamatan perlu disediakan di sekeliling tapak kerja dan beri amaran kepada pengguna lain, di samping menyediakan cahaya lampu yang mencukupi untuk kawasan kerja. So malam tu gelap, tak nampak. So kita perlu sediakan lampu. Pekerja harus memakai vest dan lampu pencahayaan yang cukup yang boleh memperlihatkan bahaya-bahaya di tapak binaan supaya pekerja boleh nampak sesuatu yang berbahaya di sekitar. Kerja-kerja di jalan raya juga kadang melibatkan pembinaan jalan raya itu sendiri seperti rel kereta api, jambat dan lain-lain, dan boleh menyebabkan jambat atau rel yang dibina tadi terjatuh. Ini menyebabkan kemalangan berlaku dan menyebabkan kesesakan sekiranya berlaku kejadian yang tidak diingini di tapak-tapak binaan. Kerja-kerja kat confined space. Kerja di confined space ni permit harus ada, permit kerja, sistem permit kerja, permit to work. Dilarang memasuki ruang terkurung tanpa arahan penyelia atau personel yang kompeten, dan mengesahkan ruang adalah selamat. Tinggalkan ruang yang diarahkan dan patuhi prosedur keselamatan walaupun kecemasan berlaku dan ada nyawa terancam. So tinggalkan ruang sekiranya ada nyawa terancam atau
ada bahaya. Masa kita kerja, kita memerlukan udara yang bersih masa kita di dalam combined space. So kita kena salurkan udara bersih ke dalam ruang di mana tempat kita bekerja, dekat stesen kita kerja. So personal yang kompeten perlu menguji tahap kandungan oksigen dan gas beracun sebelum bekerja memasuki ruang. Peredaran udara mestilah perlu bagi menjamin keselamatan pekerja. So ini adalah peredaran udara yang bersih. So confined space. So ini salah satu kerja yang saya buat di ruang terkurung masa di salah satu projek di Syarikat Sime Darby. Kita mencuci tangki cuci tangki dalam dan luar. Pasang scaffolding dalam dan luar, lepas tu cat dan bersihkan tangki. Okay. Dia ada satu jalan masuk dan satu jalan keluar. Nampak dari sini. Ini keadaan dia. Kita mengecat dalam dan luar. Working at height, kerja di tempat tinggi. Ini berkenaan, dia ada dua jenis, ada dua skop kerja yang pertama confined space, yang kedua kita menggunakan scaffolding. Scaffolding ini perlu ada stiker ataupun working at height permit. Okay. Dan masa bekerja dalam confined space ini, kita perlu menggunakan peralatan perlindungan diri atau PPE yang sesuai. Perlu disediakan dan dipakai sebelum mula bekerja di ruang terkurung. Gunakan laluan seperti tangga untuk tujuan keluar dan masuk. Jika kita bekerja dalam ruang terkurung, confined space, kita menggunakan sistem buddy. Dan dua orang buddy ni, dia mesti melalui training. Authorized entrant dengan standby person. Standby worker dekat atas, ini tak boleh, selagi ada orang kerja kat bawah, dia tak boleh lari di situ. Selagi ada orang kerja kat bawah. Seorang kerja, seorang pegang lifeline lah. Dan ini dia harus menggunakan SCBA, self breathing apparatus, SCBA, self contained breathing apparatus. Dan bawa juga peralatan-peralatan yang guna dia pakai untuk kerja, dan disediakan tangga dan seorang tunggu dekat atas. Mesti ada komunikasi di antara pekerja yang di dalam dan standby person yang keluar. Pekerja terlatih dalam bidang kecemasan perlu bersedia di luar ruang. Timpalan biasa melibatkan jenis gas atau elektrik. Jadi kita kerja-kerja mengimpal dan memotong menggunakan gas. Aktiviti ini
mengeluarkan asap, gas dan haba. Ini menyebabkan radiasi ultraunggu dan radiasi lain-lain. Dan punca-punca kecelakaan adalah melecur dan badan terbakar akibat suhu tinggi, kejutan elektrik dan mengakibatkan kematian. Dan kesihatan boleh terjejas akibat terhidup asap dan gas. Oleh itu sebab kita mesti pakai respirator. Dan letupan serta radiasi menyebabkan melecur serta kerosakan mata. Ventilasi udara hendaklah baik dan kawasan hendaklah dalam keadaan terbuka. Pekerja mesti memposisikan diri mereka supaya asap kimpalan tidak ditiup angin ke arahnya. So, bekalan kimpalan dalam dan dalam bangunan. Bagi kimpalan dalam bangunan, ventilasi udara khusus untuk kerja kimpalan. So dia ada air blower ke arah pekerja. Bahagian bahan-bahan yang mudah terbakar mesti terletak jauh dari tempat kimpalan, dan pastikan tiada gas mudah terbakar di persekitaran tempat kimpalan. So pastikan tidak ada gas mudah terbakar. Cara-cara cahaya terbit daripada kerja kimpalan adalah terlalu terang dan perlu perlindungan bagi mengelakkan kerosakan mata. So, cahaya itu terlalu terang. Dan pastikan pekerja tidak terdedah kepada cahaya-cahaya kimpalan terlalu lama, sebab radiasi infrared boleh menyebabkan katarak atau retina mata terbakar. Perlu menyimpan silinder gas oksigen dengan gas. Mestilah disimpan secara berdiri dalam sangkar khas dan mempunyai ventilasi udara yang baik. Sebaiknya jauh dari bangunan serta kawasan penggalian. Gas mudah terbakar mesti diasingkan dengan jarak minimal 3 meter dan alat pemadam api disediakan berdekatan. Silinder gas perlu dilabel dan kandungan di dalamnya. Okay. So ini kita perlu kan ada silinder. Dan silinder kosong dan yang berisi perlu diasingkan. So jangan simpan silinder gas di bawah tanah atau ruang terkurung. Kerja-kerja mengangkat. Risiko mengangkat boleh dikurangkan jika pekerja tahu cara mengangkat dengan betul. Risiko kecederaan. Kecederaan yang biasa berlaku ialah kekejangan otot, salah urat, terkehel dan sebagainya. Dan luka ataupun melecet. Sakit belakang terutama di bahagian pinggang. So inilah kerja-kerja yang biasa kita lakukan, mengangkat barang, mengambil barang, dan kalau kita banyak kali salah cara menyebabkan sakit pinggang. So sebelum kita mengangkat sesuatu barang, kita kena mengangkat, sekiranya mengangkat secara manual, pastikan adakah lantai itu licin, berminyak ataupun bercerun.
kita planning dulu. Adakah terdapat halangan di laluan tangga? Adakah beban terlalu berat dan memerlukan bantuan? Lokasi terakhir objek yang harus diletakkan. So ini ada cara bagaimana kita melakukan kerja-kerja planning dulu. Mengangkat beban, bila kita mengangkat, stres ataupun tekanan dia berada di bahagian belakang pinggang bila kita membongkok. Kaedah mengangkat beban: angkatkan kepala, luruskan belakang ke dalam, bengkokkan lutut dan kaki buka sedikit. Daya yang terlihat: beban orang biasa dari paha ke atas ialah sekitar 105 pound. Dan beban 10 pound yang diangkat menyebabkan tekanan 150 pound ke atas belakang yang bersamaan dengan setengah tan. Okey. 1,150 pound. So dia macam setengah tan kita angkat. Beban yang kita angkat tu sekiranya 10 pound. Mengangkat beban. Ini cara mengangkat beban yang betul. Tuan-tuan tengok bahagian lutut, dia buka sikit, angkat, lepas tu beban ini diangkat ke depan, kemudian barulah berjalan. Mengangkat beban, kita kalau boleh tak nak menggunakan mengangkat barang menggunakan fizikal, kita cari teknik untuk menggerak ataupun memindahkan barang menggunakan atau kalau ada orang yang lama, tanya kawan-kawan macam mana nak gerakkan.